Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, kumpulan kami telah diberikan tugas bagi subjek EDUP 2093 Pedagogi, iaitu berkenaan dengan jenis-jenis kemahiran mengajar berdasarkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama, Syafiq Bukhari bin Harun. Yang kedua, Cik Wan Ahmad Zarif bin Cik Wan Mahmud. Dan yang ketiga, saya sendiri, iaitu Umar bin Muhammad Ramzi. Tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama lihat apa jenis-jenis kemahiran mengajar yang ada di dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Baik, apa itu teknik penyoalan? Baik, seorang guru perlu mempunyai kemahiran berkenaan dengan teknik penyoalan. Teknik penyoalan ialah salah satu teknik yang paling penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di antara guru dan pelajar. Hampir semua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan teknik menyoal. Di dalam set induksi, kemahiran penyoalan digunakan untuk membantu pelajar mengingat kembali pengetahuan yang lepas. Ini membantu murid supaya mereka terus mengulang kaji dalam pelajaran mereka. Yang kedua, dalam peringkat perkembangan pelajar, kemahiran penyoalan adalah untuk mencukil fikiran pelajar supaya mereka mempunyai idea dan pemikiran yang lebih kreatif dan kritis. Seterusnya, di peringkat penutup, kemahiran penyoalan digunakan bagi menilai pencapaian objektif di dalam pembelajaran. Setiap guru perlu membuat rancangan pengajaran harian dan di situ kita telah meletakkan objektif-objektif yang perlu dicapai oleh seorang pelajar. Jadi, teknik penyoalan dapat membantu guru bagi menilai pencapaian objektif yang telah guru tetapkan di dalam rancangan pengajaran harian. Apa objektif teknik penyoalan ini diperlukan? Di antara objektif penyoalan diperlukan kerana ini dapat membantu mengembangkan kognitif dan daya pemikiran pelajar melalui satu siri soalan yang terancang. Melalui satu soalan siri yang terancang ini dapat membantu murid-murid untuk meningkatkan lagi daya pemikiran mereka ke arah yang lebih baik. Seterusnya, di antara objektifnya juga adalah menggalakkan pelajar supaya berani menyoal apabila mereka ada keraguan atau kurang faham. Jika kita lihat situasi pada hari ini, pelajar-pelajar takut untuk bertanya kepada guru kerana tiada komunikasi yang baik di antara guru dan pelajar. Jika teknik penyoalan ini dibuat, maka pelajar itu akan berani mencuba dan berani untuk bertanya kepada guru jika mereka mempunyai keraguan di dalam satu-satu pemahaman yang diajarkan oleh guru. Antara perkara yang paling penting adalah dengan adanya teknik penyoalan ini akan mewujudkan interaksi dua hala dan menggalakkan pelajar terlibat secara langsung dalam pengajaran dan pembelajaran. Ketika teknik penyoalan ini dijalankan, murid akan rasa diri mereka tidak terasing kerana diri mereka juga turut terlibat dalam sesi pembelajaran tersebut. Dan yang paling penting adalah objektif kemahiran penyoalan ini dijalankan adalah bagi menilai keberkesanan pengajaran guru dan pencapaian objektif pembelajaran menerusi refleksi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Sebab itulah teknik penyoalan ini amat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran penyoalan yang lain juga ialah bertujuan untuk menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut, di samping mendapatkan pengalaman sedia ada mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menambah pengetahuan yang sedia ada bagi meningkatkan lagi kefahaman mereka dalam satu pelajaran. Seterusnya, membimbing pelajar menggunakan kaedah empiri, iaitu di mana penemuan untuk membuat kesimpulan atau menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Penyoalan juga mampu menarik minat perhatian pelajar supaya menumpukan perhatian kepada aktiviti pengajaran guru atau kepada sesuatu penegasan kerana mereka akan disoal selepas sesuatu aktiviti. Ini amat berkesan kerana murid akan betul-betul fokus pada pengajaran guru di dalam sesi pembelajaran tersebut. Seterusnya, membantu pelajar untuk lebih fokus seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi kepada sesuatu penegasan kerana mereka akan disoal selepas sesuatu aktiviti. Seterusnya, penyoalan juga dapat menimbulkan minat dan rasa ingin tahu pelajar dengan mengemukakan soalan yang mencabar. Jika kita lihat pada hari ini, murid-murid lebih suka bertanya
soalan yang di luar jangkaan kita. Jadi, kita kena bersedia kerana mereka memerlukan perhatian dan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Dan yang terakhir, kaedah penyoalan dapat membantu pelajar mengukuhkan lagi konsep dan kefahaman yang baru dipelajari pada peringkat akhir pelajaran. Terima kasih kepada sahabat pembentang. Okey, seterusnya saya akan membentangkan prinsip penggunaan kemahiran penyoalan. Prinsip penggunaan kemahiran penyoalan terbahagi kepada 3. Yang pertamanya adalah pembentukan soalan, iaitu bagaimana guru perlu merancang untuk mereka atau membentuk soalan. Jadi, yang pertamanya guru perlulah memilih aras soalan yang bersesuaian. Okey, mengikut kepada tahap prestasi murid tersebut. Kalau guru tu dia rasakan murid tu berkeupayaan tinggi, maka bolehlah mengajukan soalan yang tinggi. Dan tetapi jika murid tu agak lemah, maka guru perlu mengajukan soalan yang bersesuaianlah dengan murid tersebut. Kemudian guru perlu merancang jenis-jenis soalan. Adakah soalan berbentuk betul salah ataupun soalan berbentuk isi tempat kosong dan sebagainya. Selain itu, guru juga perlu menggunakan perkataan dan istilah yang mudah difahami dan jelas bagi murid tersebut. Kemudian, guru juga perlu mereka bentuk soalan tersebut yang mudah diubah dari semasa ke semasa. Maksudnya, jika pada awalnya guru bertanya mengemukakan soalan kepada murid dalam aras yang tinggi, tetapi murid tersebut tidak dapat menjawab, maka guru boleh mengubah aras soalan tersebut kepada aras yang lebih rendah. Kemudian, guru juga perlu mengemukakan soalan yang berbentuk untuk mendorong murid untuk berfikir. Guru tidak boleh mengemukakan soalan yang guru sendiri menyebut jawapan tersebut dalam soalan. Kemudian, soalan juga mestilah ringkas, tepat dan jelas. Seterusnya, teknik mengemukakan soalan. Bagaimana guru boleh mengemukakan soalan kepada murid? Iaitu, bila guru bertanya kepada murid, guru perlulah memberi ruang untuk murid berfikir sebentar. Contoh, guru bertanya satu soalan, apakah maksud wuduk? Guru mestilah berhenti sekejap, bagi ruang kepada murid berfikir untuk menjawab. Kemudian, soalan tersebut mestilah ditujukan kepada seluruh kelas, bukan tertumpu kepada murid A ataupun murid B ataupun kumpulan tertentu sahaja. Dan atau guru boleh memanggil murid yang lain untuk mengulang jawapan murid sebelumnya. Contoh, guru bertanya kepada satu soalan kepada semua kelas dan seorang murid menjawab. Kemudian guru boleh memanggil murid yang lain untuk menjawab dengan jawapan yang sama supaya murid mudah ingat dan faham jawapan bagi soalan tersebut. Dan yang paling penting, guru hanya perlu menyebut soalan sekali sahaja dengan lantang dan jelas. Tidak perlu mengulang supaya untuk mengambil perhatian murid. Okey, kemudian prinsip yang terakhir adalah penerimaan jawapan murid. Apabila seorang murid itu telah menjawab soalan, maka seharusnya guru memberikan pujian bagi jawapan yang betul. Tetapi bila murid menjawab dengan salah ataupun jawapannya tidak tepat, maka guru perlulah tidak perlu mengejek murid tersebut kerana jawapan yang salah ataupun tidak tepat. Jika jawapan tersebut adalah baik dan penting dalam sesi pembelajaran tersebut, maka guru boleh meminta murid untuk mengulang kembali jawapan tersebut supaya murid lain boleh mendengar dan
meneliti jawapan yang baik itu. Jika murid menjawab jawapan yang tidak lengkap ataupun separuh sahaja, maka guru boleh meminta murid yang lain untuk menyambung jawapan tersebut. Seterusnya, guru perlu ubah arah soalan jika murid tidak dapat menjawab soalan. Seperti yang saya katakan tadi, bila guru mengemukakan soalan beraras tinggi tetapi murid tidak dapat menjawab dengan baik ataupun tidak dapat menjawab terus, guru boleh merendahkan sikit aras tersebut dengan bahasa dan teknik yang lebih mudah. Kemudian, guru tidak seharusnya membenarkan murid menjawab secara beramai-ramai. Ini kerana murid akan confuse ataupun keliru dengan jawapan. Tak tahu mana satu yang betul, tak tahu mana satu yang salah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan kemahiran. Apa kesannya kepada guru dan murid apabila kemahiran penyalaan yang betul digunakan semasa sesi pembelajaran? Yang pertamanya kepada murid. Murid akan dapat melibatkan diri secara aktif dalam sesi pembelajaran tersebut. Seterusnya, murid dapat mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna kerana murid faham apa kehendak soalan dan dia mampu untuk menjawab soalan tersebut. Seterusnya, hubungan baik dengan guru akan terjalin. Maksudnya, murid ni tidak malu untuk bertanyakan soalan jika dia tidak tahu. Kerana kita telah membiasakan murid itu untuk bertanya, menjawab dan bertanya kepada guru. Dan murid juga boleh mengulang kaji pembelajaran melalui teknik penyalaan. Kemudian, teknik penyalaan juga boleh mengukuhkan konsep-konsep yang baharu dipelajari. Apa pula kesan kepada guru? Okey, guru dengan menggunakan kemahiran penyalaan, guru dapat menarik minat dan perhatian murid. Dalam satu sesi pembelajaran, guru tidak hanya bercakap semata-mata tanpa ada dua hala interaksi antara guru dan murid. Kemudian, guru juga dapat mengembangkan daya pemikiran murid kerana kemahiran penyalaan adalah kita bertanyakan soalan untuk menggerakkan daya pemikiran murid itu. Untuk murid ini kena berfikir, paksa otak dia untuk bekerja. Kemudian, guru dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid. Contoh, apabila guru bertanya kepada murid tetapi dia tidak tahu untuk menjawab, itu menunjukkan kemungkinan dia tidak faham ataupun dia tidak faham pembelajaran ataupun dia tidak faham soalan. Kemudian, guru dapat merancang aktiviti pengayaan, pemulihan atau aktiviti pengajaran selanjutnya dengan lebih berkesan. Bila guru dah tahu apa masalah murid, apa kekurangan murid, apa yang perlu ditambah baik, maka guru dapat merancang untuk sesi pembelajaran seterusnya supaya lebih mudah dan lebih berkesan. Wallahu alam, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syafiq Bukhari bin Harun. Saya akan menyambung tentang penyoalan mencungkil fikiran. Kemahiran ini digunakan untuk mencungkil fikiran pelajar sehingga mereka memberikan satu jawapan yang tepat dan sempurna. Tujuan menggunakan kemahiran ini ialah untuk membantu pelajar berfikir secara mendalam supaya memahami sesuatu fakta, konsep atau hukum dengan lebih jelas lagi. Kemahiran menggunakan soalan untuk mencungkil fikiran pelajar boleh dijalankan dengan menyediakan beberapa soalan yang berkaitan dan berkenaan, kemudian mengemukakan soalan-soalan itu mengikut susunan yang sesuai. Bermaksud, kaedah penyoalan mampu kita mencungkil kefahaman, mencungkil fikiran, mampu kita mengetahui aras kefahaman para pelajar.
dengan penyoalan yang pelbagai, maka kita akan dapat mencungkil fikiran pelajar untuk memberikan jawapan yang paling tepat. Kemungkinan pada soalan kali pertama kita ajukan soalan, kemungkinan jawapan mereka kurang tepat ataupun salah. Tetapi apabila kita cungkil lagi dengan soalan-soalan yang pelbagai, maka kemungkinan besar mereka mampu untuk memberikan satu jawapan yang tepat. Seterusnya, aras penyoalan. Aras penyoalan mempunyai ada 6 aras, iaitu yang pertama aras pengetahuan, kemudian aras kefahaman, kemudian aras aplikasi, aras analisis, aras sintesis, kemudian aras penilaian. Yang pertama, aras pengetahuan. Peringkat ini menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta. Jadi aras pengetahuan ini ialah aras untuk calon mengingat kembali fakta. Kebiasaan soalan yang diajukan ialah menggunakan soalan yang berbentuk namakan, berikan, nyatakan, terangkan, senaraikan, siapa, apa, bila dan sebagainya. Contoh soalan, berikan definisi mumayyiz. Jadi pelajar kita uji ingat ataupun tidak apakah definisi mumayyiz. Aras yang kedua ialah aras kefahaman. Peringkat ini menguji kebolehan cara menterjemah, memahami dan menginterpretasikan fakta. Jadi aras ini aras yang menguji pelajar faham ataupun tidak aras pembelajaran yang dipelajari pada hari itu. Contoh soalan yang diberikan menggunakan soalan-soalan yang dimulakan dengan terangkan ataupun huraikan, nyatakan, ringkaskan. Seperti contoh soalan huraikan maksud zakat fitrah. Kemudian aras yang ketiga, aras aplikasi. Aras ini peringkat aplikasi menguji kebolehan pelajar menggunakan fakta. Jadi bagaimana pelajar itu boleh mengaplikasikan fakta yang telah mereka pelajari pada hari itu. Perkataan yang biasanya digunakan dalam aras soalan aplikasi seperti contoh carikan ataupun selesaikan, kira, gunakan, huraikan dan sebagainya. Contoh soalan, bagaimanakah kita dapat mengenali kedudukan hukum mak jaiz munfasil dengan betul. Jadi pelajar boleh aplikasi apa yang dipelajari tentang mak jaiz tersebut. Kemudian aras yang keempat, aras analisis. Peringkat ini menguji kebolehan pelajar membuat perbandingan dan menghuraikan faktor-faktor perbezaan dan faktor-faktor kesamaan. Di peringkat ini, perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan peringkat ini seperti contoh bandingkan, bezakan, analisiskan, cerakinkan, asingkan dan seumpama dengannya. Seperti contoh soalan, bezakan tuntutan sunat ab'ad dengan sunat hay'ah di dalam solat. Maka pelajar perlulah membandingkan apakah perbezaan antara dua perkara sunat dalam solat tersebut. Perlu analisis dalam aras ini. Aras yang kelima ialah aras sintesis. Peringkat sintesis ini menguji kebolehan pelajar dalam menggabungkan, mengintegrasi atau mencantumkan idea-idea serta mentafsirkan dan merumuskan hasil yang dianalisis. Peringkat sintesis ini, soalan yang biasanya diberikan ialah bentukkan, simpulkan, ciptakan, rekakan, gubahkan, hasilkan dan sebagainya. Jadi contoh soalan, gubahkan satu teks khutbah. Jadi pelajar perlulah membuat satu teks khutbah yang cukup dengan rukun dan syarat-syarat yang perlu ada dalam khutbah tersebut. Yang terakhir, peringkat paling tinggi ialah aras penilaian. Peringkat ini adalah peringkat yang tertinggi dan digunakan untuk menguji kebolehan pelajar dalam membuktikan, mengesahkan, memberi pendapat atau hujah, mengkritik, memberi komen dan menilai sesuatu kenyataan, ciptaan, karya, prinsip, teori dan sebagainya. Jadi peringkat ini, kebiasaan soalan yang diberikan ialah seperti contoh hujahkan, buktikan dan sebagainya. Contoh soalan, buktikan ibadah qiyamul lail itu membantu dalam meningkatkan produktiviti seorang insan. Jadi pelajar perlulah memberikan satu bukti. Apakah bukti bahawa qiyamul lail mampu
untuk meningkatkan produktiviti seorang insan. Jadi itulah aras-aras penyoalan yang boleh kita berikan kepada pelajar apabila kita nak tahu setakat mana, sejauh mana pembelajaran yang mereka pelajari telah pun difahami. Jadi dengan teknik penyoalan dapat kita cungkil fikiran dan dapat kita tahu sejauh mana kefahaman mereka tentang pembelajaran pada hari itu. Untuk contoh-contoh penyoalan lagi, boleh tengok pada video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah selesai dah pembelajaran kita tentang petok hari ini tentang solat Jumaat. Okey, baik, kita tak tutup kelas. Kita akan baju beberapa soalan untuk tengok awak ni faham ataupun tidak apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, baik. Boleh saya tanya soalan ni? Boleh. Okey, soalan pertama. Solat Jumaat ni ada berapa rakaat? Ya, Ustaz. Okey, Ashraf silakan. Solat Jumaat ada 2 rakaat. Ada 2 rakaat, pandai. Tak betul, tepat sekali. Mantap. Okey, soalan kedua. Huraikan maksud solat Jumaat. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Solat yang diwajibkan pada hari Jumaat kepada orang lelaki pada waktu Zuhur. Pada waktu Zuhur, tepat sekali jawapan Okey, mantap. Penuh jawapan. Okey, aku nak tanya. Okey, bagaimanakah khutbah solat Jumaat dilaksanakan? Siapa nak jawab? Ilya, silakan. Dilaksanakan khutbah solat Jumaat sebelum solat Jumaat dengan 2 kali khutbah diselangi dengan duduk. Mantap, Ilya. Okey, alhamdulillah. Faham nanti maknanya. Okey, soalan lagi. Bezakan solat Jumaat dengan solat raya. Siapa boleh jawab? Okey, silakan kaki. Solat Jumaat wajib Ustaz. Solat raya sunat Ustaz. Betul. Solat Jumaat wajib, solat raya sunat. Okey, baik. Sekarang bagi satu tugasan. Boleh tak? Mari esok sediakan satu teks khutbah. Boleh tak? Cuba buat insya-Allah. Baik, soalan terakhir kan sebelum Ustaz balik. Soalan terakhir. Buktikan bagaimana ibadat solat mampu mencegah kita daripada perkara yang tidak baik. Buktikan. Siapa boleh jawab? Saya Ustaz. Okey, Rasyadi silakan. Bukti yang dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat jahat. Ya, Nabi Muhammad ni orang pertama yang menunaikan solat. Nabi Muhammad kena buat jahat tak? Dia orang yang ikut Nabi Muhammad sungguh-sungguh menunaikan solat betul-betul, insya-Allah solat itu menjaga diri dia daripada benda yang tidak baik. Jadi saya rasa semua dah jawab dah, kita faham kan? Semua faham. Sampai sini tadi pelajaran hari ini. Kita jumpa pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dapat kita simpulkan daripada kemahiran penyoalan yang telah kita dengar sebentar tadi? Kemahiran penyoalan merupakan teknik ataupun kaedah yang paling lama digunakan dan yang paling popular dalam sistem pendidikan di Malaysia. Guru yang mempunyai nilai profesionalisme yang tinggi sewajarnya mengajukan persoalan kepada murid bagi menguji tahap kefahaman murid, sama ada tahap kefahaman murid berada pada paras yang tertinggi ataupun pada paras yang sederhana dan rendah. Seterusnya, guru akan menerangkan isi-isi penting agar pelajar dapat memahami serta membolehkan pelajar meningkatkan pemikiran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Pelbagai ilmu dapat dikuasai oleh setiap pelajar dan membantu pelajar supaya bergiat secara aktif di dalam menguasai bidang ilmu dengan lebih giat lagi, sama ada secara belajar bersendirian ataupun mereka membuat sesi pembelajaran secara berkelompok atau berkumpulan. Dan juga guru perlulah mengemukakan soalan kepada pelajar agar
pelajar dapat berfikir mengenai topik yang dipelajari supaya mereka dapat memahami dengan mudah dan berkesan.